daripada 2A Numeric 17 dari IP 19 F204. Saya ingin berkenalkan tentang pengenalan Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran ialah kalam Allah yang mengandungi mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Jibril AS. Ditulis dalam mushaf, dipindahkan kepada kita secara mutawatir dan menjadi ibadat dengan membacanya. Sunan Al-Quran terdiri daripada cantuman 28 huruf hijaiyah, yang mana keseluruhan Al-Quran mengandungi 323,621 huruf dan 30 juzuk Al-Quran. Kelebihan Al-Quran antaranya ialah mukjizat teragung, mukjizat Nabi yang kekal hingga hari kiamat. Sabda Nabi Muhammad SAW, fadlu kalamillahi ala sa'iril kalami kafad lillahi ala sa'iri halqih, iaitu riwayat yang ramai dan dijamin tidak berdusta kepada Rasulullah SAW. Kemudian daripada kumpulan ini diriwayatkan pula kepada kumpulan lain dengan serupanya. Kaedah diwahyukan Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur dalam kumpulan dan rangkaian ayat melalui perantaraan Jibril AS kepada Nabi Muhammad SAW dalam tempoh 23 tahun, iaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Setiap kali Rasulullah SAW menerima ayat-ayat tersebut, baginda bersungguh-sungguh menghafaz dan kemudian membaca kepada para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hashimi Asri dan nombor metriknya 17 DIB 19F2048. Hari ini saya akan membentangkan tentang kelebihan Al-Quran. Al-Quran sebagai syafaat di akhirat kelak. Al-Quran, kenapa Al-Quran mendapat syafaat di akhirat kelak? Kerana daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu melaporkan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat untuk pembacanya. Daripada hadis Abu Umamah ini direkodkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim di dalam bab fardu qiraat Al-Quran wa surah Al-Baqarah ayat yang ke-252. Yang ke-7, membaca dan memperelokkan bacaan mendapat kebaikan. Daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, satu masa nanti akan dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran, bacalah, perbaikilah dan perelokkanlah bacaan Al-Quran seperti mana engkau memperelokkan urusan di dunia. Sesungguhnya tempat engkau akan ditentukan di akhir ayat yang engkau bacakan. Hadis Abdullah bin Amru bin Al-As ini direkodkan oleh Abu Daud dalam Sunan Abi Daud, kitab Tafri, Abwab Al-Withith, bab istihbab at-tartil fil khairat. Hadis yang ke-1464. Status hadis ini hasan sahih. Yang ke-6, membaca Al-Quran mendapat ketenangan. Daripada Bara bin Azib radhiyallahu anhu telah melaporkan seorang lelaki membaca surah Al-Kahfi dan di sisinya seekor kuda yang diikat dengan 2 tali. Maka awan di langit mula melindunginya dan semakin hampir, dan kudanya mula menjauhi. Apabila menjelang pagi, beliau pergi berjumpa Nabi Muhammad SAW dan menceritakan peristiwa tersebut. Maka baginda bersabda, itulah ketenangan yang turun disebabkan bacaan Al-Quran. Hadis Bara radhiyallahu anhu bin Azib radhiyallahu anhu ini direkodkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, kitab Fadail Al-Quran, bab Fadhlu surah Al-Kahfi, hadis yang ke-5011. Yang kedua pula ialah Al-Quran sebagai pembela. Daripada Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu telah melaporkan, aku mendengar Rasulullah SAW sabda, di akhirat kelak akan didatangkan Al-Quran dan orang yang membaca dan mengamalkan isi kandungannya didahului
dengan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Kedua-dua surah ini menghujah orang yang membaca dan mengamalkannya. Daripada hadis Nawas bin Sam'an. Ini direkodkan oleh Imam Muslim dan Sahih Muslim. Dalam bab fardu qiraat Al-Quran was surah Al-Baqarah. Hadis yang ke-253. Seterusnya, 2 pahala bagi orang yang susah menyebut dan membaca Al-Quran. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah SAW, orang yang membaca Al-Quran dan susah untuk menyebut ayatnya, ia mendapat 2 pahala. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha ini direkodkan oleh Imam Bukhari dan Sahih Bukhari, kitab tafsir Al-Quran bab An-Naba yang ke-18, hadis yang ke-4937. Yang kelima, Allah SWT mengangkat martabat golongan membaca Al-Quran. Membaca daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat martabat beberapa golongan dan merendahkan martabat lain dengan sebab Al-Quran. Hadis Umar bin Al-Khattab ini direkodkan oleh Imam Muslim dan Sahih Muslim. Ini direkodkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, kitab Fadhail Al-Quran bab khairukum min ta'allum Al-Quran wa allamahu. Hadis yang ke-5028. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizli bin Abdullah. Nombor matrik saya adalah 17DIB19F2020. Hari ini saya akan membentangkan tajuk berkenaan Al-Quran adalah sumber utama dalam umat Islam. Apakah kepentingan sumber ilmu yang kita akan peroleh dari Al-Quran? Abstrak sumber utama bagi umat Islam adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu yang lengkap dan terakhir kepada Rasulullah SAW bagi seluruh umat manusia di dunia supaya tunduk dan akur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT melalui perantaraan malaikat adalah membolehkan manusia menjalani kehidupan berlandaskan wahyu Allah SWT tanpa melakukan kebinasaan di dunia dan menjamin kebahagiaan hidup di akhirat. Seterusnya, Al-Quran merupakan mukjizat daripada Allah SWT di mana Al-Quran itu di dalamnya terdapat sesuatu petunjuk. Antara petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran ialah akidah, iaitu keyakinan yang benar. Seterusnya, ibadah yang hak, akhlak yang mulia, hukum-hukum yang adil. Juga di dalamnya tercakup banyak sekali ajaran-ajaran yang dapat menghantarkan umat manusia kepada suatu bentuk masyarakat yang mulia, yang bersistemkan negara yang kuat dan adil. Contoh yang lain pula, contoh tauladan dan juga kisah-kisah yang benar berlaku sebelum turunnya Al-Quran dan pada masa penurunan Al-Quran. Akhir sekali, Al-Quran juga diturunkan untuk mendidik manusia, khususnya masyarakat Islam dalam menjalani kehidupan di dunia dengan sebaik mungkin kerana mereka yakin adanya hari pembalasan kelak. Al-Quran juga mengajak manusia supaya sentiasa memerhati serta merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah SWT yang ada di langit dan di bumi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Fadlan bin Muhammad Fuzi, nombor matrik 17DIB 19F2038. Kesimpulannya, Al-Quran ni ialah kata-kata Allah dan wahyu yang lengkap dan terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya manusia taat dengan perintah Allah. Segala aspek kehidupan manusia terkandung dalam Al-Quran ni. Dan selain itu, Al-Quran ni banyak memberi manfaat kepada kita sebagai orang Islam. Dengan hanya membaca satu ayat, kita dah boleh memperoleh pahala. Dan Nabi Muhammad SAW berkata, Iqra'ul Quran, bacalah Quran.
Kerana orang yang membaca Al-Quran, insya-Allah ketika hari akhirat esok di padang mahsyar nanti akan diberi perlindungan daripada kepanasan pada mahsyar tersebut. Dan selain membaca, dengan hanya mendengar pun kita dah boleh dapat pahala. Sangat mudah. Dan nasihat saya ialah apabila kita selesai solat fardu, solat subuh ke, bacalah Quran walaupun 1-2 ayat. Kan? Ketika kita melakukan aktiviti harian, kita tengah bawa kereta ke, kita tengah bekerja, apa salahnya kita pasang ayat Quran? InsyaAllah semua itu akan menjadi bekalan untuk kita bawa ke hari akhirat esok. Itu saja pada saya. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.